Jadi tak ada apa yang boleh mempertahankan reputasi dia melainkan penafian dia untuk kes liwat. Ya, kalau orang dah mula kata kau main dengan lembu, aku tak tahulah Anwar. Saya nak tambah sikit lah. Semalam dia cerita pasal Anwar gila talak ni kan. Itulah temu bual dalam satu podcast 3 orang berada ini. Masih hidup mereka 3 orang ni. Siapa mereka ni? Saya pun malas tahu dengar apa yang mereka katakan sebentar lagi. Apapun, selamat datang, terima kasih bersama saya sekali lagi dalam rancangan Hard Talk with Ali Romli. Kali ini kita recorded daripada London, United Kingdom. Jom dengar perbualan 3 orang mamat ini, mangkuk ayun ini mengenai Anwar Ibrahim. Sebagai isu diperkatakan, isu dibahas mengenai kerajaan Teluk Atap, mengenai liwat Anwar Ibrahim. Jom kita dengar ketiga orang. Apa kenal? Yang saya tahu, saya kenal yang tengah itu saja, YB Viral. Yang dua orang kiri kanan minta maaf. Zam, saya tak kenal, tak apalah. Jom kita dengar apa yang mereka perkatakan sepanjang podcast mereka ini. Okey, semalam saya nak tambah sikit lah. Semalam dia cerita pasal Anwar gila talak ni kan. Dan dalam ucapan dia minit ke-7 tu dia kata, PAS memilih untuk meninggalkan kita, kata Anwar tu kata. Dia kata orang lain tebuk atap sebab kamu tu tebuk atap, bukan tebuk atap je, tebuk pintu depan, tebuk pintu belakang sekali. Kamu tak layan nak cerita pasal orang lain tebuk atap. Kamulah pelopor penebuk atap. Ya. So itu adalah pada baru-baru saja pada tahun 2021. 2021 kalau anda masih ingat kan, ketika PRN Sabah, Anwar buat benda yang sama dan cuba tebuk atap. Saya rasa pengumuman itu telah dibuat di Hilton. Lepas tu kita dapat tahu dia kata dia akan menghadap Tuanku Agong, kemudian Tuanku Agong masuk IJN, tak silap saya. Sakit tak silap saya. So the kind of nonsense yang keluar daripada Anwar Ibrahim. Sambung Abang Sam. Ada lagi? Tak ada satu tender yang saya izinkan. Ini cerita mengenai Farhash yang kononnya mendapat arahan untuk soal siasat oleh SPRM. Arahan datang kononnya daripada PMX. Mereka ulas juga dengar. Disakau oleh mana-mana pemimpin. Kita tahu baru saja keluar dalam Malaysia Now 2 hari lepas yang dia telah mengarahkan SPRM supaya tidak menyiasat Farhash yang merupakan kroni dia yang dapat direct nego. Jadi dia kata tak ada satu tender yang saya izinkan disakau oleh mana-mana pemimpin. Memanglah sebab kau tak tender benda tu, macam mana nak sakau? Kau bagi direct je kan. Kau tak tender, kau bagi direct. Yang tender tu memang tak boleh sakau lah. Tapi kau kita tak ada info yang mengatakan semua ini dibagi direct nego. Ringan terus. Nampak satu fitnah yang saya rasa bakal boleh diambil tindakan. Apa ni? Zam tak salah. Kau direct nego bagi dekat kroni kau. Lagi satu kau bohong. Dalam masa 20 minit saya rasa dia bohong 10 kali. Sama level atau mungkin bawah sikit atau atas sikit daripada Rafizi semasa ucapan dia dekat ceramah PRK Sungai Bakap. Rafizi dalam masa setengah jam dia bohong 17 kali. Ini dalam masa 42 minit saya tak habis tengok lagi. Tak berapa kali dia bohong. Sama. Yang heran kenapa Rafizi tak ada? Okey bang, kenapa Rafizi tak ada bang? Baru saya perasan Rafizi tak ada. Di apa perhimpunan reformasi tu. Reformasi. Ada siapa-siapa yang nampak Rafizi tak? Dia Anwar Ibrahim telah menyampaikan pidato dia. Tak apalah, Rafizi dia tak sihat. Apa yang kau nak bising sangat, nak gaduh sangat? Dia bertajuk reformasi dan masa hadapan. Dia sebenarnya tajuk sebenarnya yang Rafizi dapat ialah itu yang Rafizi katanya, dengar cerita lah Rafizi merajuk tak nak datang sebab Rafizi dapat draft itu di mana dia kata reformasi dan masa hadapan PKR tanpa Rafizi. Tanpa Rafizi. Tanpa Rafizi. Kesian Rafizi. Siapa suruh Rafizi jemput Salim Iskandar ke podcast dia dan kemudian Salim pergi serang Anwar Ibrahim kan? Memalukan sungguh. Apa sekali lagi dia kata? 2 tahun mereka perintah. Dia sebut zaman Muhyiddin dan zaman Ismail Sabri
Sebut apa yang tak diambil. Lepas tu dia kata, ya, tapi nak ingatkan Anwar, yang perintah tu UMNO. Yang kau tuduh sakau tu UMNO. Penyakau tu lah yang kau ambil sekarang ni. Lepas tu Anwar bagi contoh. Bestarinet dah habis selesai mahkamah ke belum? Belum dia kena charge lagi pun. Dia kata jana berbawa dan dijatuhkan hukuman ke belum? Macam ni, belum lagi. Lepas tu dia kata tebatan banjir. Kita semua tahu, kita dah mainkan banyak kali. Tebatan banjir tu tak ada kes apa pun. Dan bila kau orang cancel benda tu, ada kes apa pun, kau tunggu, brother. Tunggu. Mana tahu akan keluar lagi tak lama lagi. Dia tak selesai, lepas tu kos bertambah. Betul? Kos bertambah. Ini yang kau kata sakau. Bestarinet belum pergi mahkamah, jana wibawa belum dijatuh hukum. Ya, tunggu. Bestarinet sedang dia soal siasat juga. Senang. Nampak ni entahlah apa walaupun ke penyakau. Saya pun kadang saya malah nak layan, tapi saya nak kongsikan jugalah cita-cita 3 orang ini, Mamat ini, entah hebat. Yang seorang tengah tu kita tahu lah, Yunus apa Wabi Maira ni yang nak menjatuhkan Selamatkan Malaysia, hilang tu bergaduh dengan Mamat Cikgu Pat ni, hilang tu hebat dia di Putrajaya tu ya. Tebatan banjir tak ada kes pun. Ini yang kau kata sakau. Apa ni Noah? Kau tak tahu kira ke, kau main tembak dan yang konon-konon informasi tu tepuk lah. Padahal sampah. Pakcik-makcik yang tenganga tu, dia orang tepuk. Apa kata kita kata 3 orang ini sebenarnya sampah masyarakat, pengacau sampah negara. Setuju sampah negara. Ya Allah, cepatlah sikit habis. Kita tepuk dia, mungkin dia cepatlah sikit habis. Pakcik, makcik, abang, kakak, bila kau tepuk orang narsisistik macam dia tu, lagi seronok lah dia berkepak atas pentas. Sama lagi bang? Bagi ke Anas pula. Letih aku jaga masalah. Tapi kan hari ni, for the fact that dia tak berhenti. Ya, dia betul, tahu yang betul. orang, dia sekarang ni, bila dia bercakap minggu lepas mengenai yang dia banduan kehormat, saya rasa seperti biasa, Anwar tak pernah berfikir. Okey. Ini agak menarik mengenai banduan kehormat. Waktu itulah reformasi di Aziata yang kita tahu dituduh oleh Ketua Pemuda PAS, dijawab oleh Anwar Ibrahim. Tapi dengar apa pandangan mereka mengambil kesempatan mengulas mengenai isu banduan kehormat ini Sebelum dia bercakap. Ya, betul. Jadi bila hari tu, bila banduan kehormat tu, dan dia kena daripada semua pihak, dia cuba, somebody yang narsisistik lah Anwar Ibrahim, dia tidak akan berdiam diri. Dia akan cuba melawan dan dia cuba nak menunjukkan bahawa aku betul. Ya, betul. Aku adalah banduan kehormat. Ya, Itu adalah tuduhan zalim dan jahat. So dia rasa perlu, dan hari ini dia buat lagi. Dia buat Dia lagi, tak bertahan, kan? tak stop. And then dia buat lagi, and then lepas tu dia tapi kali ni dia cakap lah terus terang kan, orang kata saya main dengan laki, orang kata saya main dengan perempuan, cuma orang belum kata saya main dengan lembu. Kalau orang dah mula kata kau main dengan lembu, aku tak tahulah Anwar. Kan, main dengan lembu ke, main dengan kambing ke, aku tak tahulah Anwar. Dia kalau dah keluar sebenarnya nampak 3 ekor ni memang sebenarnya macam lembu, perangai macam lembu. Entahlah, apa sangat kita tak faham kebencian mereka, kemarahan mereka yang melampau, tak ada had terhadap Anwar Ibrahim. Adakah mereka ini dibayar oleh seseorang untuk membuat podcast 3 orang seperti ini, mengata sesuatu separuh benar, tak benar, menghina, mengeji Perdana Menteri kita? Adakah orang di belakang mereka ini yang sponsor podcast mereka ini padahal benda yang fakta So you cannot deny the fact, Anwar. Kau telah dihukum penjara. Okey. Tapi Mamat, kau lupa dia telah diampun sepenuhnya oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut semua proses perlembagaan. Kau lupa. Masih cuba nak mengingat, mengungkit masa di kesalahan itu. Dia diampun, bersih segala-galanya. Okey, kau patut betulkan itu Mamat. Kes kau dengan Saiful. Ingat Dr. Mahathir ada surat-surat yang dihantar oleh Puan Azizah kepada dia, cerita pasal pandangan Anwar. Dr. Mahathir belum keluar lagi dalam keadaan. Kan? So kita nak tunggu benda macam tu. Tapi sekarang anak Dr. Mahathir sekarang IJN. Okey, doakan yang terbaik untuk beliau sekarang ni. Tengah dirawat di IJN.
Belum keluar lagi ya. Ni kan Anas, Betul. adakah dia akan berhenti daripada cuba menegakkan benang yang basah? Sebab kita tahu kalau nak Okey. dia menegakkan batang yang basah. Mata kau yang basah. Kalau dia nak menegakkan benda lain, dia mungkin perlukan Viagra. Tetapi kan dalam menegakkan benang yang basah ini, adakah dia akan terus persisten Ya, untuk cuba menegakkan benang yang basah, mengatakan yang dia telah dizalimi, masuk penjara kerana dia all these 8 judges di Mahkamah Rayuan dan Persekutuan kan memang menzalimi dia. Adakah dia akan terus dengan naratif itu dalam masa 2-3 minggu ini, atau dia akan akhirnya berhenti bercakap, Anas? Okey. Okey ya. Hampa ni pun satu. Betul. Dalam perbicaraan liwat pertama, dia tak digugurkan kes dia pertama bukan liwat. Dia menyalahi penyalahgunaan kuasa. Kita tahu yang kononnya mengarah Umi Hafidah oleh polis tu. Yang kedua, tahu Mahkamah Tinggi lepas berbicara berbulan-bulan, berpuluh saksi bukti dikeluarkan, Mahkamah Tinggi membebaskan Anwar kerana bukti-bukti saksi-saksi tak boleh pakai. Tapi kita tahu selepas tu Najib melantik Syafiq Abdullah menjadi penawar raya. 9 juta bertukar tangan. Dan Hakim Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan menyumbat Anwar ke penjara. Kena ingat fakta Mahkamah Tinggi mendapati Anwar Ibrahim tak bersalah, brother. Kau jangan main-main kau tak cakap benda tu bukti-bukti saksi-saksi semua hampas. Saya rasa dia akan berterusan sampai hujung pengal dia. Tahu kenapa? Ni tak tahu siapa. Saya pun tak kenal brother ni. Selalu keluar mereka bertiga ni. Tak apalah kita dengar je lah. Sebab kalaulah katakanlah dia ada polisi bagus untuk rakyat, dia akan cakap pasal polisi dia. Oh, pasal So polisi. dia boleh avoid cakap pasal benda ni. Sekarang ni dia tak ada reputasi yang dia boleh letak untuk contohnya polisi yang dibuat bagus untuk rakyat. Dia Tak ada reputasi, Masya Allah. Yang dilantik sebagai pengurusi ASEAN, dijemput mata dunia berucap, berceramah di Qatar, di Riyadh, di China, di Jepun. Masih lagi tak ada reputasi. Aduh, jadi tak ada apa yang boleh mempertahankan reputasi dia melainkan penafian dia untuk kes liwat. Dan dia kata dalam ucapan dia tu, dia kata saya fokus masalah rakyat. Apa yang kau fokus masalah rakyat? Kau sedut subsidi lagi lepas tu. Sebenarnya kalau kita perhatikan daripada mula dia ambil, dia fokus masalah nak attack pembangkang. Ya, betul. Sakau. Sekarang ni dia fokus masalah nak selesaikan kredibiliti dia. Masa bila kau fokus masalah rakyat? That is very Oleh kerana dia tak ada polisi. hampa 3 ekor je yang pekak. Buta, tak dengar. Entahlah kebencian yang kadang-kadang kebencian melampau terhadap atau apa yang mereka tak dapat yang ni ataupun diupah macam saya cakap tadi. Kadang kesian. Entah, saya tak tahu latar belakang pendidikan mereka 3 orang ni. Entah, nak jadi hero kononnya terpaling. Aduh. Bagus. So dia tak ada apa yang boleh mengangkat kredibiliti dia yang baru. So dia akan cuba mempertahankan apa saja so-called maruah dalam kurungan yang dia ada. Okay, So dia akan this is a very good point. So sekarang kita dah boleh letak, to simplify, over the first 2 years dia sebagai Perdana Menteri, the first year dia spend dengan, kita masih ingat lagi itu benda yang pertama, dia menyerang Perikatan Nasional, dia menyerang musuh mencuri ahli parlimen. dia menyerang musuh politik. Itu priority dia. Yang sekarang ni nampaknya priority dia yang kedua ialah untuk mempertahankan integriti dia, untuk mempertahankan maruah dia. So itu so-called betul. maruah dia ada. Ya, dan saya rasa ini kita akan tengok dia akan mula mempertahankan yang dia ni sebenarnya, sebab dia cakap banyak tau, Anwar ni ejen Amerika, kau ni lah Anas. Ya, Dia ejen yang Amerika. dituduh Apa ni? ya. Anwar ni ejen ni kan. So dia akan mempertahankan maruah diri dia. So this is very good point. Orang narsisistik memang akan macam tu lah. Dan Dia punya tendency jangan lupa kan. dia punya perbicaraan mahkamah, kes usul rauta akan bermula bulan Jun tahun depan. Tahun depan pun dia akan disibukkan dengan masalah dia. Ya. Itu masa bila dia nak menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Apa pun kita tahu Yusof Rauta sekarang berada di penjara Kajang atas 2 tuduhan dadah dan senjata api. Pergilah bantu Mamat ni. Yang pernah mengagungkan kepimpinan Mr. Gale itu. Ni, Yusof Rauta jangan main orangnya bukan calang-calang. Pernah pelajar di Poland. Apapun itulah, kesian kadang-kadang kita dengar hujah 3 orang ini Apapun itulah pandangan
Influencer, entah. 3 orang yang kita tahu sekarang ni cuba mencari uang dalam politik negara kita. Mereka bukan ahli politik. Kita tahu, kita pun tak kenal Wabi Viral siapa, Zamba, seorang lagi pun tak kenal. Tapi peranan mereka dalam menghasut untuk menanam kebencian kepada kepimpinan negara, terutamanya kepada Anwar Ibrahim. Entahlah, begitu marahnya mereka sampai ke tahap itu, mengulangi cita-cita lama, pelekehkan segala macam apa yang Pemek Anwar Ibrahim buat kepada negara. Hujah-hujah dangkal, hujah-hujah yang tak boleh guna pakai langsung. Entahlah, nak biarkan ataupun perlu diambil tindakan undang-undang menghasut, fitnah. Kita serah kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Apapun, terima kasih daripada saya untuk rancangan khas Hak Talk with Ali Ramli kali ini. Teruskan beri sokongan kepada Isyasi. Jangan lupa untuk menyumbang dana Super Chat, Super Super Tank dan juga menjadi ahli dan terus ke akaun Isyasi. Jumpa lagi. Salam daripada London, United Kingdom. Assalamualaikum.